Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kamu bersama dengan saya lagi Cikgu Nazri dalam kelas Pendidikan Kesihatan tahun 6. Okey, unit kita pada hari ini adalah unit 7. Siapa lebih hebat? Dan tajuknya adalah Dilema Anak Remaja. Standard kandungan. Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal serta komunikasi berkesan dalam kehidupan harian. Standard pembelajaran. Menganalisis situasi tekanan daripada rakan sebaya. Okey, sekarang boleh buka buku teks muka surat 41 unit 7. Siapakah lebih hebat? Mari kita sama-sama membaca apa yang ditulis di atas. Okey, semasa melakukan kajian lapangan tentang kebersihan persekitaran, semua rakan sekumpulan Ibon membawa gadget masing-masing. Ibon berasa malu kerana tidak mempunyai gadget seperti mereka. Okey, mari kita lihat gambar dalam buku kamu tersebut. Dalam gambar ini, mana satukah Ibon? Okey, ini adalah Ibon. Apa yang dia bagi tahu? Orang lain dah guna gadget baru, aku masih ketinggalan zaman. Okey, pada pendapat kamu, penting atau tidak gadget pada zaman kini atau zaman sekarang? Okey, untuk makluman, gadget amat penting pada zaman kini kerana dia boleh membantu kita mencari maklumat, berhubung antara satu sama lain dan memberi pelbagai kemudahan sekiranya kita menggunakan dengan cara yang betul. Tapi sekiranya kita menggunakan dengan cara yang salah, gadget ini tidak memberi kebaikan kepada kamu. Okey, malah memberi keburukan lagi. Contohnya, boleh membuatkan kita ketagih, membuatkan kita alpa dan menyebabkan kita jadi leka dengan mata pelajaran. Pada peringkat kamu ni, gadget ni kurang sesuai lah berbanding dengan orang dewasa. Okey, seterusnya. Muka surat seterusnya iaitu Dilema Anak Remaja. Ini adalah tajuk kita pada hari ini. Mari kita baca sama-sama apa yang ditulis. Hani ialah ahli pembimbing rakan sebaya ataupun PRS di sekolahnya. Dia diberi tugasan untuk menemu ramah rakan sebaya tentang tekanan yang pernah dialami di sekolah atau di luar sekolah. Hani telah mengenal pasti beberapa contoh situasi tekanan daripada rakan sebaya dan membuat analisis serta mendokumentasikannya. Okey, apa yang dapat kita simpulkan kat sini ialah kita dapat menganalisis beberapa contoh situasi tekanan daripada rakan sebaya dan tindakan yang boleh diambil untuk mengatasinya. Okey, mari kita tengok pada situasi pertama. Okey, lihat gambar ini. Apa yang kamu dapat bayangkan? Okey, situasinya ialah jenis tekanan negatif dan positif. Kategori secara langsung. Analisis komunikasi tidak berkesan. Situasi yang dialami. Okey, Malati mahu sikap Nandini yang pemalas dan suka meniru kerja sekolahnya diubah. Tetapi Malati tidak sempat menerangkan niatnya. Nandini telah menuduhnya tidak setia kawan. Malati dan Nandini kini tidak bertegur sapa. Malati sungguh tertekan kerana salah faham ini. Okey, apa tindakan yang sepatutnya kita lakukan sekiranya kita hadapi masalah ini? Okey, kita tengok situasi ini. Malati adalah seorang rakan yang baik tetapi tindakannya telah disalah erti oleh rakannya iaitu Nandini. Ini menyebabkan hubungan mereka menjadi renggang. Okey, tindakan Malati ialah dia tidak berputus asa untuk mencari peluang bagi memberitahu perkara sebenar tentang niatnya untuk membantu Nandini. Mungkin dia boleh menulis surat kepada Nandini untuk memberitahu perkara sebenar. Dengan cara ini hubungan mereka mungkin kembali terjalin.
Okey, kita pergi ke situasi kedua, iaitu jenis tekanan negatif, kategori secara langsung, analisis, dilema rakan sebaya. Situasi yang dialami. Fazli disuruh oleh rakan-rakannya membuat tatu. Fazli tertekan kerana dia tahu ibu bapanya pasti memarahinya jika dia bertatu. Tambahan pula, bertatu adalah haram di sisi agamanya. Okey, kita dapat simpul kat sini ialah situasi Fazli amat rumit untuk dihadapi. Sekiranya dia mengikut kehendak kawannya, nanti ibu bapa Fazli akan memarahi dia. Dia juga mengetahui bahawa perbuatan membuat tatu ini adalah salah di sisi agama Islam. Okey, tindakan yang sepatutnya diambilnya ialah oleh Fazli dalam situasi ini ialah dia hendaklah menjauhi rakan sebegini dan mencari rakan yang lebih baik untuk dia buat kawan serta sahabat. Dengan ini, ibu bapanya akan mempercayai dia dalam menentukan masa depan yang lebih baik untuk diri dia. Okey, next kita pergi lagi ke situasi yang ketiga, iaitu kamu lihat gambar ini, seorang yang sedih, dua orang ni sedang bergembira. Situasi dia macam mana ni? Okey, jenis tekanan negatif, kategori secara langsung, secara tidak langsung, analisis, boros dan suka menonjol. Situasi dialami. Ana sukakan perhatian. Dia tidak suka jika dianggap ketinggalan dalam semua perkara terutama yang berkaitan dengan gadget baru. Dia akan memaksa ibu bapanya membelikannya gadget yang lebih terkini jika ada kawannya yang sudah memperolehnya. Okey. Apa yang dapat kita simpul kat sini ialah perhatian daripada keluarga merupakan sikap yang selalu ada pada setiap remaja. Remaja akan melakukan apa sahaja untuk menarik perhatian daripada keluarga dan orang sekelilingnya. Begitu juga dengan sikap Ana dalam situasi tiga ini. Masalahnya ialah Ana suka bersikap boros semata-mata untuk menarik perhatian dari rakan sebayanya. Tindakan ini adalah tindakan yang negatif yang boleh merosakkan dirinya. Okey. Tindakan yang boleh diambil ialah rakan-rakan Ana sepatutnya menasihatinya supaya tidak melakukan perkara tersebut. Dengan cara ini, Ana mungkin berhenti dari melakukan perbuatan tersebut. Okey, kita teruskan lagi dengan situasi keempat, iaitu kamu dapat lihat pada gambar rajah ni, iaitu sedang melakukan taekwondo. Okey, kita tengok pada situasi tersebut. Jenis tekanan positif dan negatif, kategori secara tidak langsung, analisis mangsa perbandingan. Situasi yang dialami, Gabriel menyertai kelab seni mempertahankan diri di sekolahnya. Walaupun Gabriel rajin berlatih, namun jurulatih tetap mengatakan prestasinya kurang baik dan Gabriel selalu dibandingkan dengan rakan sepasukannya yang lain. Gabriel berazam untuk berlatih dengan lebih gigih. Okey. Secara kesimpulan yang terdapat sini adalah pembandingan antara satu sama lain merupakan satu perkara yang mencabar kepada seseorang remaja. Mereka melihat perkara ini sebagai negatif, tetapi sebaliknya yang berlaku kepada Gabriel, iaitu Gabriel melihat perbandingan itu sebagai positif, yang mana dia akan memperbaiki dirinya untuk menjadi yang terbaik kepada jurulatihnya dan kepada semua sekelilingnya. Okey, tindakan Gabriel amatlah terpuji yang patut dicontohi oleh semua remaja bagi mencapai kejayaan dalam sesuatu perkara yang kita ceburi. Kita tidak sepatutnya berputus asa dengan pujian terhadap orang lain. Malah kita mesti terus berusaha supaya suatu hari nanti kita mencapai kejayaan dengan hasil usaha yang kita lakukan yang tidak berputus-putus tersebut.
Okey, seterusnya kita pergi kepada situasi kelima. Okey, kamu dapat lihat seperti dia mengejek kepada seseorang kan. Okey, kita tengok jenis tekanan negatif. Kategori secara langsung, analisis, tiada kemahiran komunikasi. Situasi dialami. Angle ialah murid baharu di sebuah sekolah. Dia dibawa oleh pakciknya bersekolah di kawasan bandar. Dia berasa dirinya dipinggirkan oleh rakan-rakan sebayanya. Dia juga suka untuk menumpukan perhatian kepada pelajaran dan suka menyendiri kerana sering teringat keluarganya. Dia tidak berani merungut kepada pakciknya. Okey, apa yang kita dapat simpul sini adalah sebagai orang baru, kita pasti akan menghadapi masalah untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran tersebut. Ini berlaku kepada Angle apabila dia berpindah ke sekolah baru. Perkara ini amat dibimbangi, terutama apabila menyebabkan pelajarannya turut merosot. Tindakan yang perlu diambil oleh Angle ialah dia sepatutnya memberitahu kepada pakciknya tentang perkara tersebut. Sekiranya dia berdiam diri, mungkin menyebabkan dia mengalami masalah kemurungan. Selain itu, Angle juga mesti berusaha mencari rakan baru yang boleh memahami sikap masing-masing. Dengan berkawan, membolehkan dia kembali merasai kegembiraan dalam kehidupannya. Okey, seterusnya kita pergi ke situasi terakhir iaitu situasi ke-6. Jenis tekanan positif. Kategori secara tidak langsung, analisis persaingan sihat. Situasi dialami. Melly berasa cemburu dengan rakan-rakan sekelasnya yang lebih menonjol dalam mata pelajaran matematik. Dia menghadiri kelas tuition dan rajin membuat latihan. Keputusan ujian Melly semakin meningkat, tetapi Melly masih belum berpuas hati. Okey, apa yang kita simpul kat sini ialah perasaan cemburu tidak dapat dipisahkan oleh setiap manusia. Biasanya kesan cemburu ini memberi kesan yang negatif kepada seseorang. Tetapi bagi seseorang yang positif akan menangani sikap cemburu itu dengan cara yang positif. Begitu juga yang dihadapi oleh Melly yang mahu menonjol dalam pelajarannya. Dia berusaha untuk mengatasi rakan-rakannya yang lebih darinya dengan belajar bersungguh-sungguh. Dia pergi mengambil tuition mata pelajaran yang dia lemah. Tindakan Melly yang berusaha dengan lebih gigih untuk mengatasi rakannya hendaklah dicontohi oleh semua. Sikap cemburu yang ditujukan oleh Melly merupakan persaingan yang sihat bagi mencapai kejayaan. Sepatutnya kita juga bersikap sedemikian bagi mencapai kejayaan untuk diri kita sendiri. Okey, setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat membuat latihan dalam link yang cikgu sertakan sekali dengan menjawab dua soalan yang berkaitan dengan apa yang kita bincangkan tadi. Cikgu harap kamu dapat menyiapkannya. Dengan itu, cikgu sudah dengan kelas kita pada hari ini setakat ini sahaja. Sekian, terima kasih. Bye-bye.